Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tugasan 2 bagi subjek botani dan kriptogram, video ini akan membincangkan berkenaan kita hidup lumut. Dan nama saya Nur Afika binti Muhammad Andari dengan nombor matrik A1756669. Bryophyte terdiri daripada 3 divisi, iaitu lumut tanduk, hornwoods atau Anthocerophyta, lumut jati iaitu Bryophyta, dan juga lumut hati iaitu Marchantiophyta. Seterusnya, menurut Asakawa, bilangan Bryophyte mencecah 24,000 spesies, yang mana 14,000 spesies merupakan spesies Bryophyta iaitu mosses, 6,000 spesies merupakan lumut hati, manakala 300 spesies merupakan lumut tanduk. Berikut merupakan 3 gambar menunjukkan 3 Bryophyte yang berbeza, iaitu Bryophyta, liverworts dan juga horn. Seterusnya, berikut merupakan struktur Bryophyte, yang mana terdiri daripada 2 fasa, iaitu fasa sporofit dan juga fasa gametofit. Untuk fasa sporofit, strukturnya terdiri bermula daripada kaki, seterusnya seta, teka, peristem, annulus dan operculum. Manakala bagi fasa gametofit, ia bermula daripada protonema dan menghasilkan rhizode menjadi batang, daun dan juga calyptra. Macam mana berlakunya persenyawaan? Persenyawaan berlaku dengan kehadiran air atau medium berair untuk memudahkan atau untuk membuat sperma berenang, kerana sperma akan berenang ke cairan yang lebih pekat, yang mana terletaknya lokasi telur berada. Kebiasaannya, apabila matang, sel tudung pada archegonium akan terbuka. Kemudian, apabila ianya pecah, ia akan mengeluarkan cairan yang pekat, yang mana cairan itulah yang akan menarik sperma. Apabila berjaya menarik sperma, sperma akan masuk melalui sel tudung dan akan bersenyawa dengan telur yang berada di dalam archegonium. Berikut merupakan organ persenyawaan bagi Bryophyte, yang mana untuk jantan ianya mempunyai bentuk seperti plug yang kita panggil sebagai antheridium, terletak di dalam perigonium, yang mana sperma terdapat pada antheridium. Manakala bagi organ seks untuk betina, ia membentuk kelalang, yang mana kita panggil archegonium, terletak di dalam pericardium. Seterusnya, kita hidup Bryophyte, yang mana ia terdiri daripada 2 fasa, iaitu fasa gametofit dan juga fasa sporofit. Bagi fasa gametofit biasanya disebut N ataupun haploid, manakala bagi fasa sporofit disebut 2N, iaitu diploid. Kita hidup Bryophyte bermula apabila spora dibebaskan dan akan bercambah membentuk atau menghasilkan protonema. Protonema merupakan struktur gametofit pertama yang dihasilkan sebelum membentuk rhizode dan seterusnya. Protonema akan membentuk tunas dan seterusnya akan menghasilkan gametofit. Spora yang menghasilkan gametofit betina, dan ada juga spora yang menghasilkan gametofit jantan, dan ada juga spora yang menghasilkan kedua-dua gametofit, iaitu betina dan juga jantan. Gametofit betina yang berada di dalam archegonium terletak di dalam pericardium, manakala bagi jantan pula hasilkan antheridium, yang mana terletak di dalam perigonium. Apabila proses matang, sperma juga akan menjadi matang, dan apabila adanya air, sperma akan berenang ke kawasan cairan yang pekat,
iaitu terletak di archegonium, dan cairan yang pekat itulah yang akan menarik sperma untuk ke archegonium, dan sperma akan mensenyawakan bersama telur. Apabila proses persenyawaan berlaku, maka zygot telah terhasil, dan apabila zygot telah terhasil, zygot berada di fasa sporofit iaitu 2N. Dan seterusnya, persenyawaan tersebut berlaku secara mitosis dan menghasilkan embrio, dan akhir sekali embrio akan menghasilkan sporofit. Seterusnya, sporofit menjadi matang, dan kemudian kita hidup akan berulang. Secara kesimpulannya, medium berair merupakan faktor yang penting untuk membolehkan bryofit untuk melakukan persenyawaan, dan bryofit juga mudah ditemui di mana-mana sahaja kerana mempunyai spora yang bebas disebarkan melalui angin.